Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. 主内的弟兄姐妹们，大家早上好，平安。 Senang sekali pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. 很高兴今天早上我们可以聚集在一起来敬拜赞美 Ya, 上帝， khususnya di masa-masa suasana Natal. 尤其是在这圣诞节的气氛， Ya, sungguh sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. 这是上帝赐给我们的一份喜乐。 Ya, sekalipun di masa-masa Natal ini secara badani kita capek, 虽然在这圣诞节的期间，我们在肉体上感到很疲惫， tapi secara hati kita juga bersukacita. 但是我们的心灵是喜乐的， Karena Tuhan yang kita kasihi telah datang ke dalam dunia, 因为我们所爱的上帝已经降到这个世界上， tinggal bersama-sama dengan kita, 活在我们当中， merasakan susahnya jadi manusia, 感受到我们人的苦难， dan dia siap menghibur dan menguatkan kita. 而他随时能够帮助、鼓励我们。 Ya, mari kita membuka Alkitab kita Matius 1 ayat 23. 我们来翻开我们的圣经，在马太福音1章23节。 Matius pasal 1 ayat 23. 马太福音1章23节， Ini adalah nas Alkitab yang biasa dipergunakan di dalam khotbah Natal. 这通常在关于圣诞的讲道当中经常用的一节经文。 Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. 必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。 Pada saat kita merayakan Natal, 当我们庆祝圣诞的时候， kita diingatkan bahwa ini bukan hanya sekedar sebuah peristiwa besar. 我们被提醒，这不单单只是一个伟大的事件。 Kelahiran Tuhan Yesus juga memberitahu pada kita bahwa janji daripada Allah sudah digenapi. 圣诞节也提醒我们，上帝的应许已经被实现了。 Janji yang daripada Allah adalah di mana Allah beserta dengan kita. 上帝的应许就是上帝与我们同在。 Allah beserta kita bukan hanya di masa lalu, 上帝与我们同在，不只是一个过去的事， bukan hanya di masa sekarang ini, 不只是现在的事， tetapi Allah beserta dengan kita sampai selama-lamanya. 而上帝与我们同在是直到永远的。 Ini sebuah penghiburan yang luar biasa bagi setiap anak-anak Allah. 这对我们每个上帝的儿女来说是一个极大的安慰。 Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar tentang diri Allah, 亲爱的弟兄姐妹，当我们学习关于上帝的时候， maka kita harus bagaimana bisa menghubungkan di dalam kehidupan kita. 我们该如何学习把这件事联系到我们的生命？ Ketika kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, 当我们学到我们的上帝是一个全能的上帝， maka tidak ada yang mustahil bagi dia. 那么对他来说没有不可能的事。 Sekalipun kita menghadapi masa-masa yang sulit, 虽然我们面对许许多多的困难， manusia tidak lagi sanggup menolong kita. 人也无法帮助我们。 Tetapi kita ingat kita masih punya Tuhan 但我们要记住，我们还有上帝， yang bukan saja siap menolong kita, 他不只是能够帮助我们， Dia juga berkuasa untuk menolong. 他也有能力、有权柄来帮助我们。 Ketika kita mengenal Allah yang kita sembah itu Allah yang maha pengasih dan penyayang, 当我们认识我们的上帝是一个充满慈悲、充满爱的上帝， orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi mungkin saja bisa meninggalkan kita. 我们身边我们所爱的人可能会离开我们， Mungkin saja juga bisa menyakiti hati kita. 也可能会伤害我们。 Tetapi kalau kita percaya Allah yang kita sembah itu Allah yang maha pengasih dan penyayang, 但如果我们相信我们的上帝是一个慈悲、充满爱的上帝， sekalipun kita boleh ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, 虽然我们爱的人会离弃我们， Tuhan sama sekali tidak akan meninggalkan kita. 上帝永远不会离弃我们。 Ketika kita mengetahui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang rela berkorban, 当
当我们认识到我们的上帝是一个愿意牺牲的上帝， Apa hubungannya di dalam kehidupan kita? 我们怎么样联系到我们的生命里面 Apakah 呢？ kita bisa juga rela berkorban bagi dia? 我们是否愿意为了他而牺牲呢？ Apakah kita juga siap rela berkorban dalam melayani dia? 我们在侍奉他的时候，是否也愿意牺牲呢？ Saya bersyukur sekali Mike sekarang hari ini sangat membantu saya. 我很感恩今天这个麦非常的帮助我。 Saya masih ada 6 khotbah lagi yang akan disampaikan dalam 2-3 hari ini. 我在这2-3天里面还有6-7次的讲道要分享。 Nah, saudari kita Sofia tadi juga di kebaktian umum 1 suaranya juga sudah mulai habis. 翻译员也从第1堂开始已经没有声音了。 Nah, dan saya tahu beberapa hari yang lalu dia sakit. 我也知道他几天前已经生病了， Saya juga tidak akan bertanya dia apakah dia siap melayani atau tidak. 我也没有问他是否已经预备好要侍奉上帝。 Selagi dia mau melayani, saya akan beri dia kesempatan melayani. 如果他要侍奉上帝，我就给他机会侍奉上帝。 Tadi pagi ada saudara-saudari kita dari Tiongkok bernyanyi, mempersembahkan pujian. 刚才早上又从中国的弟兄姐妹献上诗歌， Salah seorang di antara mereka kemarin demam dan sakit. 他们当中其中一个昨天发高烧，并且病倒了。 Sehingga waktu latihan dia juga tidak bisa ikut latihan. 当他别人练习的后，他也不 Tetapi 能参 tadi 加。 pagi-pagi saya melihat dia sudah ikut nyanyi. 但是刚才早上我看到他已经参加一起的唱诗了。 Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. 如果你们注意看， Saya memperlakukan setiap jemaat dan setiap hamba Tuhan yang kalau mau melayani, saya akan terus izinkan dia terus melayani. 我对待每一个弟兄姐妹，如果你们要侍奉，我会允许你们继续的侍奉。 Ifung Lause menjadi ketua cell group di atas 80-an tahun. 一峰老师，一个年龄已经80多岁的年迈的老人家，已经成为了小组的组长。 Ketika dia masih mau menjadi ketua cell group, saya akan terus izinkan dia menjadi ketua cell group. 如果他仍然要做小组的组长，我也会继续的允许他成为小组的组长。 Sampai suatu ketika dia mengalami kelemahan tubuh dan tidak bisa melakukan lagi, lalu dia memberitahu saya dan akhirnya saya mencari penggantinya. 直到有一天他身体软弱，他无法再做下去了，那么我会找人代替他。 Pendeta Siloam selesai pensiun, dia juga kita undang untuk melayani di gereja kita. 希洛安牧师在他退休后，我们也邀请他在我们的教会侍奉。 Kita juga izinkan dia melayani sampai dia badan sudah tidak memungkinkan untuk melayani, baru kita menyuruh dia untuk tidak lagi melayani. 我们也允许他侍奉，直到他的身体已经软弱，不允许他侍奉了，我们才不让他侍奉。 Meyen Boksu, Sudiarto Boksu ketika melayani di gereja kita. 美妍牧师还有苏迪亚顿牧师在我们的教会侍奉的时候， Selagi mereka bisa melayani, kita akan terus bagaimana mengizinkan mereka melayani bersama-sama dengan kita. 当他们还可以侍奉的时候，我们允许他们与我们一起的侍奉上 Sampai 帝。 kondisi kesehatan sudah tidak memungkinkan anaknya menyuruh untuk tinggal bersama dengan dia, kita juga izinkan. 直到他的身体已经软弱了，他的孩子叫他搬到他那边和他们一起住。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， pengenalan kita akan Allah yang rela berkorban, 我们对上帝的认识，关于他愿意为我们牺牲的这件事， memberitahu setiap kita, 告诉我们每一个人， kita juga harus siap untuk berkorban bagi Tuhan di dalam melayani. 我们在侍奉上帝的时候，也要准备心，预备好愿意牺牲。 Selagi kita bisa berdiri, 当我们还可以站立的时候， selagi kita bisa melayani, 当我们还可以侍奉的时候， pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. 请我们抓紧我们的机会。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang pengenalan akan diri Allah yang beserta dengan kita. 亲爱的弟兄姐妹，今天我们要认识到我们的上帝就是上帝与我们同在。 Apa hubungannya di dalam kehidupan kita? 这件事怎么样联系到我们的生命呢？
poin yang pertama kita belajar, 第一点，我们可以学到 penyertaan Tuhan menjaga kita dari berbuat kejahatan. 主的同在保守我们远离罪恶。 Ketika kita hidup terasa lancar dan baik-baik saja, 当我们的生活一帆风顺，一切都平安的时候， seringkali kita tergoda untuk menyimpang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. 很多时候我们会被引诱偏离了上帝的道路，去做上帝不喜悦的事。 Seseorang suami pada saat dia belum punya uang, mungkin dia akan setia kepada istrinya. 一个丈夫，当他还没有钱的时候，可能他对他的老婆很忠心。 Tetapi kita bisa mendengar ketika sang suami sudah kaya raya, dia bisa bagaimana mengkhianati istrinya. 但是我们可以看到，丈夫如果他有很多钱财的时候，他就有可能去背叛他的妻子。 Bapak Ibu Saudara, hal ini juga terjadi bagi orang Kristen. 亲爱的弟兄姐妹，这样的事也发生在基督徒的身上。 Banyak orang Kristen dalam kondisi baik-baik saja, 很多基督徒在他们一帆风顺的时候， tanpa dia sadari dia melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. 不知不觉的，他做了很多上帝不喜悦的事。 Bapak Ibu Saudara, Anda bisa membayangkan. 亲爱的弟兄姐妹，你们可以想象一下， Kalau kita mendengar ada orang Kristen kapal selam. 如果我们可以看到一个潜水艇的基督徒， Ya, ada orang mengatakan orang Kristen kapal selam. 有人说是潜水艇的基督 Apa 徒。 itu orang Kristen kapal selam? 潜水艇的基督徒是怎么样的一个基督 Yaitu 徒呢？ orang Kristen yang pada Natal baru datang ke gereja. 就是那种在圣诞节来到教会的基督徒， Ketika tidak Natal, dia tidak datang ke gereja. 不是圣诞节他就没有来了。 Tetapi heran sebaliknya, ada orang Kristen hari biasa dia datang ke gereja. 但反而有些基督徒平日的时候他来到教会， Tapi justru pada hari Natal, dia tidak datang ke gereja. 反而在圣诞节的时候他没有来到教会。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ini memberitahu pada kita sesungguhnya banyak hal terjadi ketika kondisi kita baik-baik saja. 这件事告诉我们，在我们一帆风顺的时候，很多事情可能会发生。 Ketika kita menyadari bahwa Natal mengingatkan bahwa Tuhan sudah datang ke dalam dunia, 圣诞节提醒我们，上帝已经来到这个世界上。 Allah yang kita sembah bukan saja Allah yang maha pengasih dan penyayang, 我们所敬拜的上帝不只是一个充满慈悲、充满慈爱的上 tetapi 帝， Allah yang kita sembah juga adalah Allah yang maha kudus, 但是我们敬拜的上帝也是一位圣洁的上帝， yang menghendaki anak-anaknya berjalan di dalam kekudusan. 他也要求他的孩子们可以活在圣洁当中。 Bagaimana menjalani kehidupan di dalam kekudusan? 我们如何活在圣洁当中呢？ Menjalani kekudusan adalah menjalani ketaatan kepada firman Tuhan. 就是透过顺服上帝的话语。 Pada saat ada waktu untuk beribadah pada Tuhan, pergunakan waktu itu beribadah kepada Tuhan. 当我们有时间来到上帝的面前敬拜他的时候，我们就要用这个机会来敬拜赞美他。 Ini sesuatu hal yang memberitahu kepada kita, kita takut akan Tuhan. 这件事告诉我们，我们是敬畏上帝的。 Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， saya sering memberitahu kepada jemaat mengapa saya memberi nama anak saya Immanuel. 我经常会告诉你们，我为什么为我的孩子起名以马内利 （Emmanuel）， Supaya dia mengerti bahwa orang tua tidak selalu beserta dengan dia, 好让他知道他的父母不会常常和他在一起， tetapi Tuhan selalu beserta dengan dia. 但是呢，上帝会每时每刻都与他同在。 Sehingga ketika dia hidup meninggalkan kami orang tua, 所以当他离开他的父母的时候， seperti dia sekolah di luar negeri, 当他在外国读书的时 orang 候， tua tidak lagi beserta dengan dia. 他的父母没有和他在一起， Dia ingat Tuhan selalu beserta dengan dia. 但他仍然会记得上帝与他 Oleh 同 sebab 在。 itu jangan sembarangan hidup. 所以不要肆无忌惮的活， Jangan sembarangan melakukan kejahatan. 不要
去胡乱的犯罪， Sekalipun tidak ada seorang pun yang tahu. 即便没有一个人知道， Orang tua pun tidak tahu. 父母亲也不知道。 Tetapi ingatlah, Tuhan beserta dengan kita, Dia mengetahuinya. 但是请记住，上帝与我们同在，就表明了他知道。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， penyertaan daripada Tuhan itulah yang menjaga kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. 就是这样，上帝的同在让我们去避免行恶事。 Oleh sebab itu ketika kita punya niat untuk melakukan hal yang tidak baik, 所以，当我们有行恶事的念头的时 kita 候， diingatkan Allah yang kita sembah adalah Allah yang Immanuel. 我们被提醒，我们所敬拜的上帝是与我们同在的上帝， Sehingga menghambat kita untuk melakukan kejahatan. 所以他会阻止我们去犯罪。 Poin yang kedua, 第二点， penyertaan Tuhan memberikan kita penghiburan dalam pergumulan. 主的同在带来苦难中的安慰。 Mazmur 23 ayat 4 memberitahu pada kita, 诗篇23章第4节说： sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. 我虽然行过死荫的幽谷，也不害怕，也不遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。 Bapak, Ibu, Saudara, hidup kita dalam dunia ini tidak selamanya sehat-sehat saja. 亲爱的弟兄姐妹们，我们活在这个世界上，不是每时每刻都健康的， Tidak selamanya baik-baik saja. 也不是每时每刻都平安无事的。 Pergumulan dan tantangan kehidupan seakan-akan tidak bisa terhindarkan. 我们是无法去避免那些挑战和困难的。 Namun ketika kita mengingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Immanuel, 但是当我们记得我们所敬拜的上帝是与我们同在的上 Allah 帝， yang beserta dengan kita, 与我们同在的上帝， bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun Allah menyertai kita. 甚至当我们在死荫的幽谷的时候，上帝也与我们同在。 Ketika saya membaca ayat firman Tuhan ini, 当我读到这段经文的时候， langsung teringat akan jemaat kita, yaitu ayah daripada saudara kita Johan. 我就想起了我们约翰弟兄的父亲。 Waktu itu ayahnya sakit, cukup parah. 当时他的父亲已经病得挺严重了， Dan keluar masuk rumah sakit. 他在医院里也 Dan 进进 juga 出 harus 出， berobat dengan serius. 他也接受了很严重的一个疗愈。 Ya, kita sebagai hamba Tuhan tentu saja mendoakan. 我们身为上帝的仆人，当然也为他祷告。 Tetapi dia mengatakan kepada saya, 但是他对我说， ayat firman Tuhan inilah yang begitu menghibur dan menguatkan dia. 这段经文安慰了他，坚固了他， Dan mengingatkan dia berjalan di dalam lembah kekelaman itu kira-kira bagaimana. 也提醒了他走在死荫的幽谷是怎么样的一个情况。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， kita tidak akan selamanya hidup dalam dunia ini. 我们活在这个世界上不是永远的， Kita tidak akan selama-lamanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. 我们也不是永远平安无事、健康的。 Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan penghiburan kekuatan bagi kita. 但是上帝的话语今天告诉我们、激励我们、安慰我们， Dalam kondisi kita yang bagaimanapun juga, 无论我们处在怎么样的环境， Tuhan sama sekali tidak meninggalkan kita. 上帝绝不会离开我们， Dia siap menghibur dan menguatkan kita. 他随时都会安慰我们、帮助我们。 Tuhan punya banyak cara untuk menghibur kita. 上帝会透过很多的方法来安慰我们， Tuhan bisa menghibur melalui nas firman Tuhan yang kita baca. 他可以透过我们所读的经文来安慰我 Tuhan 们， bisa menghibur melalui doa yang kita panjatkan kepada Dia. 他也会透过我们的祷告来安慰我们。 Tuhan juga bisa menghibur melalui hamba Tuhan atau saudara-saudara seiman yang datang membesuk Dia.
上帝也会透过上帝的仆人和主内的同工们来安慰我们。 Atau bahkan Allah bisa saja mempergunakan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan untuk menghibur dan menguatkan kita. 甚至上帝会使用那些非基督徒的人来安慰我们，来兼顾我们。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ketika kita mengerti Allah yang kita sembah adalah Allah yang Immanuel, 当我们了解到我们所敬拜的上帝是一个与我们同在的 yang 上帝， siap menghibur dan menguatkan kita di dalam segala keadaan. 他在随时随刻都会安慰帮助我们。 Ini cukup memberikan penghiburan, kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. 这在我们的生活当中是多么大的一个安慰。 Dan yang ketiga, yang terakhir, 而第三点，最后一点， penyertaan Tuhan memberikan kekuatan dan keberhasilan. 主的同在赐予力量与成功。 Kejadian 39 ayat 2 memberitahu pada kita, 创世纪39章2节告诉我们， tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. 约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。 Ayat firman Tuhan ini memberitahu pada kita, waktu itu Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. 这段经文告诉我们，当时约瑟被他的弟兄们卖了。 Yusuf ditinggalkan oleh keluarga yang dikasihinya. 约瑟被他所爱的家人们抛弃了。 Posisi Yusuf pada waktu itu adalah sebagai seorang budak. 他当时的地位是一个仆人， Tetapi firman Tuhan memberitahu pada kita sebuah rahasia yang luar biasa. 但是上帝的话语告诉我们很奇妙的一个秘诀： Sekalipun saudara-saudara kandungnya boleh menjual dia, 即便他亲生的弟兄们卖了他， sekalipun keluarganya bisa meninggalkan dia, 即便他的家人们抛弃了他， tetapi Tuhan sama sekali tidak meninggalkan dia. 但是上帝绝不会离开他。 Firman Tuhan memberitahu Tuhan menyertai dia. 上帝的话语告诉我们，上帝与他同在。 Sehingga ketika posisinya sebagai budak sekalipun, 所以，当他即便成为了一个仆人， semua pekerjaan yang dipercayakan padanya dia lakukan dengan sebaik-baiknya. 所信任他的任务，他都能好好完美的完成了。 Dan Tuhan memberitahu pada kita bahwa Tuhanlah yang memberikan keberhasilan. 而上帝的话语告诉我们，是上帝赐给他成功的。 Ketika Yusuf berada di dalam penjara, 当约瑟在监狱里面的时候， dia pernah menafsirkan narapidana, menafsirkan mimpi narapidana yang lain. 他曾经去解读其他囚犯的梦， Tetapi seiring berjalannya waktu dia dilupakan. 但随着时间的推移，他被遗忘了。 Tetapi kita bisa melihat manusia bisa melupakan kita. 我们可以看到，人可能会忘记我们， Tuhan tidak pernah melupakan kita. 但是上帝不可能会忘记我们。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Sampai akhirnya Yusuf menjadi wakil raja di Mesir. 最终约瑟在埃及成了宰相， Semuanya oleh karena penyertaan daripada Tuhan. 一切都是因为上帝与他同在。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ini memberikan satu penghiburan dan kekuatan juga bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. 这些是在我们每天的生活里面，也带给我们极大的安慰。 Ulangan 31 ayat 8. 生命记31章第8节， Mari kita sama-sama membacakannya. 我们一起来读。 Yuk kita baca dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. 生命记31章第8节，耶和华必在你前面行，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你，不
不要惧怕，也不要惊慌。 Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan itulah yang seharusnya membuat kita apa? Jangan takut akan kehidupan yang kita jalanin. 亲爱的弟兄姐妹，就是上帝的同在，使我们在面对生活种种困难的时候，不感到惧怕。 Jangan patah hati ditinggalkan orang yang mengasihi kita. 当我们所爱的人离开我们的时候，千万不要感到沮丧， Atau ditinggalkan orang yang kita cintai. 或者我们所爱的人离开我们的时候 Tuhan，sama sekali tidak meninggalkan kita. 上帝是永远不会离开我们的。 Kitab Ulangan ditulis oleh Musa. 生命记是摩西写的， Mengapa Musa bisa mencatat kalimat ini? 为什么摩西可以写下这句话 Karena 呢？ Musa pernah mengalaminya. 因为摩西曾经经历过， Ketika dia memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir, 当他带领以色列民出埃及地的时候， di depan itu laut yang luas dan dalam. 前面是一个一望无际的大海， Di belakang itu pasukan Mesir, pasukan Raja Firaun sudah sedang mengejar. 后面是正在追赶的法老的军兵， Pasukan dengan perlengkapan yang lengkap dan kereta kuda menyerang. 他们带着车马和全副军装来追赶他们。 Umat Tuhan pada waktu itu takut dan gelisah. 当时上帝的子民感到很害怕、很惊慌。 Pada saat Musa melihat di depan tidak ada jalan, 当摩西看到前面没有出路的时候， balik belakang pasukan Mesir menyerang. 后面也没有退路，因为有军兵在 Tetapi 追赶他。 Musa yakin dan percaya di atas Tuhan melihat dan mengetahuinya. 但是他知道从上面上帝看到，上帝知道。 Oleh karena kehendak daripada Tuhan itulah dia membelah laut dan memimpin bangsa Israel melewati laut Gorsom. 因为上帝的旨意，他能撇开大海、红海，带领以色列的子民过那片大海。 Bapak Ibu Saudara, pernahkah menghadapi kondisi demikian? 亲爱的弟兄姐妹，你们曾经经历过这样的 Mungkin 事 engkau 吗？ berkata, aku tidak ada lagi jalan keluar. 可能你觉得你没有出路了， Saya maju, saya tidak mungkin lagi bisa melanjutkan. 你觉得进退两难， Saya mundur, saya juga tidak memungkinkan untuk mundur. 你也觉得无路可走了。 Ketika pintu di depan ditutup dan pintu di belakang ditutup. 当你前无出路、后无退路的时候， Tetapi percayalah, pintu daripada Tuhan senantiasa terbuka bagi anak-anaknya. 但是你们要深信，上帝的门永远为他的子女打开。 Saya memberikan sebuah kesaksian. 我要给你们讲一个见证 Ini， kesaksian yang terjadi di dalam kehidupan saya secara pribadi. 这是我个人所经历过的一个见证。 Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan komputer. 我曾经在一家电脑的公司工 Sebelum 作。 saya usaha komputer sendiri, dulunya saya bekerja di sebuah perusahaan komputer. 在我成为电脑企业家的时候，我在一家电脑公司工作。 Ketika saya bekerja sudah cukup beberapa waktu lamanya, 当我工作过了一段时间之后， waktu itu pimpinan perusahaan hendak cuti ke luar negeri. 当时刚好主管正在要休假， Lalu mempercayakan saya untuk mengambil keputusan untuk mengelola ataupun mengurus perusahaan komputer tersebut. 然后他把那间公司的运营事务全部交托给我去负责。 Suatu hari ada pelanggan hendak membeli sepepat daripada komputer. 有一天呢，有一个顾客提出要购买电脑的零件， Dan ketika saya tahu sepepat ini memang laris manis. 当时我也知道这个零件的需求是很频繁， Sehingga saya memesan sepepat ini cukup banyak. 所以我决定大量的购买了这个零件。 Dengan maksud sebagian saya jual kepada pelanggan ini, sebagian lagi saya stok untuk perusahaan. 心想呢，一部分可以把它卖给这个顾客，一部分可以作为库存。 Singkat cerita, setelah pimpinan perusahaan pulang, 长话短说呢，当主管从他的休假回来的时候， dan dia mengetahui ada stok sepepat yang cukup banyak. 他也得知了有一些
零件的存库挺多的， Dia menegur saya, dalam tanda petik menegur saya. 他就指责了我， Karena stok spare part ini sebenarnya masih banyak di dalam lemari. 因为这些零件其实还有很充足的 Hanya 库 saja 存， waktu itu saya mungkin kurang jeli untuk memperhatikannya. 可能当时我没有仔细的去调查这个情况， Sehingga stok spare part ini bertumpuk di dalam lemari. 所以这个零件的库存就堆积了很多很多。 Dalam kondisi demikian saya tidak mungkin untuk retur mengembalikan kepada penjual. 在这样的情况下，我也不可能把货退给供应商， Saya harus mengakui kesalahan saya. 我必须承认这是我个人的错误。 Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 但是，亲爱的弟兄姐妹， beberapa waktu kemudian, tidak lama, hanya kira-kira paling lama mungkin 1 minggu. 不久之后，就是大概1个星期后， Lalu pimpinan perusahaan beritahu pada saya, 那位主管就告诉我， spare part yang kita stok itu, 那些我们买了很多的零件， toko-toko komputer sekarang Medan lagi kosong. 原来很多棉兰的电脑商店都断货了，没有货了。 Ketika saya mendengar hal ini, hati saya bersyukur kepada Tuhan. 当我听到这件事的时候，我感觉到很感恩。 Sekalipun waktu itu saya belum jadi hamba Tuhan. 即便当时我还没有成为上 Tapi 帝的 saya 仆人， setiap hari sudah menyerahkan segala kehidupan dan pekerjaan saya ke dalam tangan Tuhan. 但是我每天把我的工作都交托给上帝。 Tuhan sanggup mengubah sesuatu yang negatif menjadi hal yang positif. 上帝能够将一件不好的事转化成为一件好的事。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ketika kita percaya Tuhan beserta dengan kita. 当我们相信上帝与我们同在， Tuhan tahu kelemahan kita. 上帝知道我们的软弱， Tuhan tahu keterbatasan kita. 上帝知道我们的限制。 Yang Tuhan kehendaki adalah engkau menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Dia. 上帝要的是我们把生命完全的交托给他。 Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa membelah lautan. 我们所敬拜的上帝是能够把大海分开的上帝， Tuhan yang sanggup mengubah hal yang negatif menjadi positif. 他能把消极的事转化为积极的事。 Tiada yang mustahil bagi Tuhan. 在上帝里面，没有一件事是不可 Dan 能的。 inilah berita sukacita bagi kita sekalian. 请记得这件喜乐的事已经传给你们 Tuhan 了， Yesus yang kita sembah telah datang ke dalam dunia. 就是我们所敬拜的主耶稣已经来到这个世界 Dia 上， beserta dengan kita. 他与我们同在， Bukan hanya untuk sekarang ini, 不只是现在， bahkan sampai selama-lamanya, 甚至直到永远， bahkan sampai kita meninggalkan dunia ini. 甚至直到我们离开这个世界。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福我们， Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Bapa, Engkau begitu mengasihi kami. Telah mengutus anakmu Yesus Kristus datang ke dalam dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Engkau mengetahui di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Tetapi Engkau rela datang menderita, rela hina, rela miskin bagi kami. Kami bersyukur Bapa untuk kasih dan pengorbananmu yang begitu besar bagi kami. Ajarilah kami Bapa untuk meneladani Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa, berilah juga kami penghiburan kekuatan ketika menjalani kehidupan dalam dunia ini untuk segala kondisi yang akan kami hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sama sekali tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan surga, kiranya sukacita dan damai sejahtera daripada Allah senantiasa menyertai kami sekalian. Dengarkan doa kami Bapa yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.